fatwa pertandingan dan wang pertandingan. Hukum pertandingan. Oh ya, ada gambar bola ke ni? Okay. Hukum pertandingan adalah harus sekiranya hadiah datang dari pihak ketiga yang tidak menyertai pertandingan dan yuran yang dibayar oleh peserta hanya digunakan untuk kepentingan peserta itu sendiri dengan nilai yang setara seperti untuk makan dan minum dan kos pengurusan yang lain. Okey, sebelum saya nak masuk ni, saya nak cerita. Ulama-ulama ni, pertandingan ni macam ni lah. Bertanding lah. Tanding apa? Apa manusia bertanding? Lumba lari, pancing ikan. Apa lagi? Baling dart. Why? Cumanya ulama-ulama dulu, mereka ada bincang satu bab, iaitu bab benda-benda yang membabitkan kegiatan jihad. Sebab hadis Nabi SAW tentang la sabaqa illa fi nasl lagi apa? Wa khuf wa hafir. Benda-benda ni tak ada pertandingan melainkan kepada manah, unta, lumba unta dan kuda. Bukan pitikam kuda tu, lumba kuda, dia lumba sekali. Para ulama di kalangan mereka menyatakan kalau yang tiga ni tak apa, ada orang pertandingan pun tak apa. Pasal tiga ni manfaatnya tahqiq maslahah, iaitu jihad. Maksudnya kalau A dengan B kata letak seorang 100 dinar, seorang 100 ringgit, kita lumba kuda. Siapa menang dapat duit ni. Mereka kata kuda tak apa. Pasal hadis tu. Mazhab ni khususnya dipertahankan oleh Ibn Taymiyah dan dipertahankan oleh Ibn Qayyim. Walaupun ada kau kata Ibn Qayyim tarik balik ke apa, tapi sebenarnya kita tengok tatabuk Ibn Qayyim macam firm, macam guru dia. Lawan memanah. Dua-dua pihak letak duit. Ibn Taymiyah tak apa. Tahqiq maslahah utama, iaitu jihad. Satu galakan. Lumba unta, tak apa. Sebahagian cuba luaskan benda ni lah. Lari. Mereka cuba kiaskan. Benda-benda yang mana membabitkan kekuatan fizikal yang boleh digunakan untuk menghadapi musuh. Supaya saya nak sebut. Tapi oleh kerana pertandingan-pertandingan yang ada, hak kita ni pancing ikan. Lagi apa? Lawan baling bola. Apa? Bowling. Benda-benda macam tu lah. Itu lain. Jadi saya nak pergi faham konteks fatwa ni. Hukum pertandingan adalah harus sekiranya hadiah datang daripada pihak ketiga. Maksudnya kita 3 orang, 4 orang akan masuk, 5 orang, hadiah datang daripada pihak sekolah atau daripada pihak jabatan. No issue. Namun semua pertandingan hendaklah tidak membawa kepada perkara yang haram atau meninggalkan kewajipan agama seperti pertandingan mendedahkan aurat, meninggalkan salat, memperbodohkan akal, menjatuhkan maruah, merosakkan moral, menimbulkan pemusuhan, merosakkan alam sekitar dan seumpamanya lah. Pertandingan ratu cantik pakai ataupun pertandingan ratu pondan, kan? Ini tak boleh lah, kan? Pondan sini panggil apa? Darai. Saudara tak, saudari tak, saudarai. Okey. Adapun penganjuran pertandingan yang membabitkan yuran ke atas peserta untuk dijadikan hadiah, sama ada keseluruhan yuran atau sebahagiannya, adalah haram kerana wujudnya elemen ataupun unsur perjudian. Ini juga pendapat yang menjadi pilihan kebanyakan majoriti ulama. Saya nak sebut kaul ni di kalangan para ulama. Sekali kita akan
menyatakan bahawasanya boleh pertandingan, macam kita sebut, boleh pertandingan ni jika sekiranya mari daripada pihak yang ketiga, ataupun pertandingan, hak pertama, pertandingan ni boleh ada pertaruhan, ada letak duit ataupun letak hadiah, letak apa-apalah yang ada nilai. Pertama, dia boleh kalau sekiranya mari daripada pihak yang ketiga yang tak terbabit. Yang kedua, dia boleh jika sekiranya dia datang daripada satu pihak saja. A lawan dengan B, A saja letak. Kalau hang menang, ambil RM100 ini. Kalau kalah, hang tak dapat apa. Itu satu pihak. Tapi kalau hang pun letak RM100 juga, kalau hang kalah, aku ambil RM100. Yang ini yang dia maksudkan dua pihak. Dua-dua yang terlibat bayar. Kadang-kadang dia mungkin tak guna semua. Duit tu kita masuk, contohnya pertandingan pancing ikan. Dia bayar RM100. RM50 mungkin dia gunakan untuk fasiliti yang ada, dia gunakan untuk bagi makan semua. RM50 lagi untuk hadiah. Tu yang hadiah jadi ribu-ribu tu. Kalau 100 orang masuk, 100 kali RM50, berapa? RM5,000. Juzuk yang dia gunakan untuk facilities ni tak apa. Tapi juzuk yang dia gunakan untuk jadikan hadiah, yang mana siapa yang kalah akan rugi, siapa yang menang akan untung, itu dianggap sebagai judi. Namun, pertandingan yang membabitkan pertaruhan berbayar, yuran pertandingan, yakni yuran pertandingan, atau apa-apa nilai harta adalah diharuskan jika memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Hendaklah tidak bergantung kepada nasib semata-mata, yang tidak berasaskan kepada ilmu atau kemahiran yang diiktiraf syarak. Ini seperti pertandingan teka nombor. Pi duk tanya, ni benda bodoh lah. Gores dan menang. Kan? Dulu sebelum skamer ni main kat internet ni, orang kampung pun ada kena macam tu. Pi kat rumah dia bawa satu retas, dia suruh gores. Kalau betul akan dapat hadiah. Depa ni pun gores, naiklah kerusi urut satu. Syok lah. Tapi nak dapat kerusi urut ni, nak kena beli benda lain pula. Dia ni belilah benda tu secara terpaksa untuk dapat yang tu. Padahal rugi pun kebanyakan. Pertama, bodoh dah gores dah menang ni. Yang kedua, dia bukan boleh jual beli macam tu, tidak berlaku taradin. Dulu orang kita tidak ada kesedaran sebagai pembeli, pengguna. Dia pergi toreh, padahal kawan tu main di rumah dia. Dia pergi gores di rumah dia. Kau tu kata, makcik kena beli dah, makcik gores. Padahal kalau kata saya tak nak beli, nak buat apa? Dia tak berani, dia takut salah. Menunjukkan betapa dangkalnya pengalaman orang kita di dalam soal jual beli. Pertandingan berat ikan yang memancing. Pertandingan teka bola yang menang, lempar dadu dan seumpamanya. Ikan ni sama juga, bukan ada otak pun. Bubuh ya. Makan. Melainkan dia guna skill lain lah. Dia kata kalau bubuh macam ni ikan besar makan. Kalau macam ni ikan kecil, tak ada skill lah. Kalau setakat masing-masing pitak benda yang sama, guna itu juga termasuk dalam nasib. Yang ni adalah pertandingan yang tak digalakkan ataupun dilarang, pembodohan akal oleh syarak. Walaupun dia tak sampai pada judi, kalau tak ada pertaruhan apa. Tapi agama tak suruh benda-benda bodoh macam tu lah. 2. Terdapat tidak kurang dari 1/3 dari peserta muhallil yang berkelayakan dan berdaya saing menyertai pertandingan tanpa dikenakan bayaran pertaruhan. Maksudnya, kalau 3 orang, ni muhallil ni bab fiqh. Ibn Taymiyah sebelum tu, dalam ni nak menunjukkan fatwa perlis ni tak pakai Ibn Taymiyah dalam masalah ni. Ibn Taymiyah tolak masalah muhallil. Ibn Taymiyah kata pertama muhallil tidak adil, kedua hadis muhallil tak sahih. Semua Ibn Taymiyah tolak. Ibn Qayyim tolak masalah muhallil. Muhallil ni saya nak cerita apa?
Muhalil ni, tapi muhalil lah qaul jumhur. Dalam sebahagian qaul dalam mazhab Malik, muhalil pun tak boleh. Qaul yang pertama dalam masalah ni, dia kata bila bertanding dua pihak, tiga ataupun 5 orang bertanding. Katalah bertanding apa? Lomba lari. Ataupun bertanding apa-apalah kan. Lomba lari, bertanding pakat tak duit. Seorang RM50. Menang, siapa menang dia ambil. Siapa kalah, tak apa-apa. Yang ni judi. Pada mazhab pertama, dia kata, letak je judi. Mazhab jumhur kata, dia judi melainkan jika ada muhalil. Muhalil ni, masuk pula lagi 3 orang. 3 orang ni tak terlibat dengan duit ni. Tapi 3 orang ni bukan setara. Setara ni maksud apa? Berkemampuan yang sama. Bukan mereka 5 orang nak lari, mereka bawa masuk lagi 3 orang cacat, memang tak menang lah. Bukan. Mereka bawa masuk lagi 3 orang pun padan dia juga. Boleh menang juga. 3 orang tak berbayar. Jadi 3 ni dinamakan dengan muhalil. Hadis dalam muhalil ni dibincangkan, dianggap sebagai mauquf, tidak kepada Nabi. Ibn Taymiyah panjang, Ibn Qayyim berpuluh muka surat tolak masalah ni. Tapi kita melihat yang ditolak oleh Ibn Qayyim dan Ibn Taymiyah ialah masalah dia tumpu kepada masalah tu apa? Kuda, unta dan panah tadi. Ibn Taymiyah kata tak ada muhalil pun boleh jika itu untuk jihad. Malik punya sebahagian kaul, ada muhalil tak boleh. Jumhur punya pendapat, pertandingan yang letak duit tak boleh, melainkan ada muhalil. Tadi yang masuk tanpa kena bayar ni. Tentu dapat maksud, faham maksud saya? Okey. Cuma, fatwa perleh ni, di atas banyak kaul-kaul tu, kita pilih, rumuskan, kita kata, terdapat tidak kurang daripada 1/3. Maksud kalau 6 orang bertanding, 2 orang tak boleh bayar. Dan 2 orang tu mempunyai keupayaan yang sama. Maksudnya ruang yang sama untuk menang. Kalau itu masuk, jadi hak tak duit tadi boleh. Di sisi jumhur ulama. Okey. Misalnya jika 30 pasukan bola sepak bertanding, 10 daripadanya hendaklah dikecualikan dari dikenakan yuran pertandingan. Jika kedua-dua atau salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka pertandingan tersebut adalah dilarang. Boleh dapat tuan-tuan? Ini adalah 3 fatwa yang mana kita telah bincangkan dan rumuskan. Ada yang 2 tahun lepas, ada yang baru tahun baru ni, dan semua ni adalah mudah-mudahan dipahami oleh tuan-tuan yang berada di negeri Perlis, dan fatwa ni juga walaupun dia tidak menjadi suatu perkara yang terpakai di segi undang-undang di negeri-negeri lain ataupun di tempat lain, tapi saya percaya ia juga boleh menjadi satu panduan untuk mereka yang mendengar perbincangan kita pada hari ini. Ada soalan? Ada soalan angkat tangan, insyaAllah. Tolong angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan. Yang ni kebiasaan kita dengar dalam sebahagian masyarakat kita, jenis bertaruh, sebagai contoh pertandingan badminton, seorang minat pemain A, seorang lagi minat pemain B. Dia kata kalau A benar, aku belanja hang makan. Kalau B benar, hang belanja aku. Dia kalih lagu tu. Ya. Dia termasuk dalam judi ke atau tak? Termasuk dalam judi. Dia termasuk dalam judi kerana dia memang salah satu pihak akan rugi tanpa, satu kau untung, satu kau rugi. Kalau nak bagi tak judi, satu cara. Kalau dia menang, aku belanja hang makan. Kalau dia kalah,
tak ada apa. Satu pihak saja. Jangan bagi dua-dua. Tapi kalau konsep tapi itu cumanya dia adakah termasuk di dalam nasib ataupun tak. Tapi saya rasa situ ada sikit lah skill. Mungkin orang yang kalau dia dapat dia nilai tu dia dasar keupayaan dia, tengok cara bermain tu. Kalau itulah. Tapi kalau dia sekadar ini nasib dia ni, itu mungkin termasuk dia gagal. Dia tak judi. Cara tu, pemilihan itu dilarang kerana semata-mata bergantung kepada nasib yang tidak akal tak guna apa. Macam orang Torres goreng menang tak ada akal apa. Untuk syok-syok boleh lah, tak ada pertandingan, tak ada kan. Kerana pertandingan ni bila dia letak duit, kemudian dia tak guna akal langsung main pusing tu, memang betul-betul perjudian. Tapi kalau dia letak duit, kemudian akal ada, akal ada maksudnya satu syarat tu dia telah penuhi. Okey, ada soalan? Assalamualaikum, Datuk. Soalan saya sebagai seorang penganjur dan saya mencari sponsor lah. Sponsor dan kita mendapat sponsor dan kemudian kita benarkan yuran kepada peserta. Jadi bila peserta bertanya hadiah ni ambil dari mana, dan dia berkata dia buat hadiah ni guna duit yuran penyertaan lah. Dan bila kita tanya duit hadiah ni beli untuk macam mana, guna duit apa, dan dia berkata duit ni atas jas pengurusan. Dia maksud dia duit pengurusan di situ, duit sponsor pun di situ, semua duit dari situ. Jadi benda tu boleh ataupun apa pandangan dia? Okey. Kalau dia kata bayaran yang dikenakan, katalah nak masuk pertandingan tu semua orang nak bayar RM20. Pasal apa kena bayar? Dia kata bayaran untuk penggunaan kemudahan. Dia bagi tahu situ. Hadiah ditaja oleh pihak yang lain. Dia bagi tahu. Kita pun masuk. Kerana kita tahu kita bayar tu, mungkin dia bagi kita sewa tempat tu. Misal, contohnya main bowling. Mana boleh free. Dia kena bayar. Okey. Kemudian dia bagi kita makan biskut ke, ayak ke, lepas tu ada minum ringan-ringan. Semua tu ada charge. Kemudian dia kata untuk pengurusan dia. Dia yang menganjurkan tu dia ambil upah jugalah, takkan dia anjur saja. Okey. Hadiah datang pihak lain. Kita tanya dia kata tak, hadiah pihak lain, bayaran ni untuk pengurusan. Boleh tak kita masuk? Boleh. Tiba-tiba rupanya dia tipu. Dia ambil duit tu, dia gunakan untuk hadiah. Lagi RM5 daripada baki tu hadiah. Untuk top up hak penganjur tu. Dialah yang berdosa. Kita tak tahu. Kita faham duit ni untuk apa? Yuran untuk pengurusan. Hadiah ditanggung oleh pihak dibayar. Kalau dia, artinya dia yang telah melakukan aktiviti judi, bukan kita. Penganjur.